Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ivy selaku tenaga pengajar HMT 415 Psikolinguistik bagi sidang 2021-2022. Kami daripada kumpulan 26 akan membentangkan ulasan artikel yang bertajuk Masalah Komunikasi Lisan dalam kalangan pesakit neuro di Kelantan. Diperdengarkan. Artikel ini merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Cik Rabi'ah Muhammad dan Abdullah Yusuf dan ia juga merupakan sebuah artikel terbitan Jurnal Bahasa DBP Jilid 17 bilangan 2 pada Disember 2017. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan artikel ini dipilih. Antaranya ialah ia merupakan satu kajian yang mempunyai kaitan dengan kursus psikolinguistik iaitu berkenaan dengan pertuturan, komunikasi lisan, komunikasi antara pesakit neuro dan afasia dan kecacatan dalam komunikasi. Yang kedua, ia mempunyai objektif kajian yang mantap kerana dinyatakan secara khusus iaitu mengenal pasti masalah berbahasa dan kesukaran yang dihadapi oleh pesakit neuro dalam komunikasi lisan. Seterusnya, artikel ini juga dipilih kerana ia menggunakan kaedah pengumpulan data secara rasional iaitu dengan mengutip data bahasa berdasarkan interaksi antara penyelidik dengan 12 orang pesakit neuro dan interaksi tersebut akan dirakam kemudian ditranskripsikan secara verbatim serta dianalisis berdasarkan tema yang digunakan dalam model komunikasi Laswell. Berdasarkan kajian yang dibuat, pengkaji telah menyatakan satu masalah yang sering dialami oleh pesakit neuro iaitu ketidakupayaan untuk berbahasa dan berkomunikasi. Menurut Northcott dan Hillary pada tahun 2011, pesakit neuro merupakan individu yang tidak dapat bertutur dengan baik dan kurang mampu berkomunikasi secara bukan lisan. Selain itu, sesetengah pesakit telah memberikan tindak balas atau respon dalam bentuk bunyi dan ada juga pesakit yang kurang mampu memberikan respon terhadap maklumat yang diperlukan. Oleh itu, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan mempergiatkan lagi usaha dalam memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada kaki tangan kesihatan mengenai penjagaan dan rawatan yang efektif kepada pesakit. Kajian ini dilakukan berasaskan kerangka teori model komunikasi Laswell dan model ini telah menekankan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat. Laswell telah menekankan 5 elemen utama dalam proses keberkesanan komunikasi iaitu penyampai, mesej, saluran, penerima dan kesan. Dan kajian ini telah memberikan fokus terhadap kebolehan pesakit neuro dalam penggunaan bahasa lisan untuk menyampaikan mesej dan kesan terhadap mesej yang disampaikan. Bertitik tolak daripada itu, aspek psikolinguistik yang dikaitkan dengan model komunikasi Laswell adalah bahasa yang digunakan semasa interaksi berlaku, kebolehan penyampaian mesej dan kebolehfahaman terhadap mesej yang disampaikan. Yang seterusnya adalah dapatan dan perbincangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penyelidik, terdapat 50% pesakit neuro mengalami masalah komunikasi lisan yang dibahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama adalah ketidaklancaran bertutur. Berdasarkan kajian, pesakit P2 mengalami masalah ketidaklancaran dalam penyebutan kosakata atau pada tahap sintaksis. Pesakit menyebut satu-satu suku kata dengan jeda berhenti yang lama berbanding dengan orang normal. Oleh itu, penyelidik telah mengklasifikasikan pesakit sebagai afasia ekspresif kerana pesakit memahami apa yang dituturkan tetapi tidak mampu untuk memproduksikan bunyi pertuturan tersebut. Berikut merupakan contoh perbualan penyelidik dengan pesakit P2 yang menunjukkan masalah ketidaklancaran bertutur. Berdasarkan perbualan tersebut dapat dilihat bahawa pesakit menjawab soalan yang diberikan oleh penyelidik dengan tidak lancar. Yang kedua adalah ketidakmampuan bercerita menurut urutan peristiwa. Berdasarkan kajian, pesakit P4 dan P9 tidak mampu untuk bercerita menurut urutan peristiwa kerana daya ingatan yang berkurangan akibat pesakit menghidapi ketumbuhan dalam otak. Oleh itu, penyelidik telah menggolongkan pesakit sebagai penghidap afasia. Pesakit tidak dapat menceritakan permulaan terjadinya sakit kepala akibat gangguan memori. Berikut merupakan contoh perbualan penyelidik dengan pesakit P4 yang mengalami masalah ketidakmampuan bercerita mengikut urutan peristiwa. Seterusnya, kita lihat kepada
poin yang seterusnya iaitu ketidakmampuan memproduksikan ujaran. Dalam hal ini, proses memproduksikan pertuturan ia akan melibatkan pelbagai sistem sistem dan saraf dalam badan manusia. Menurut Anderson dan Shims, pada tahun 2013, terdapat ratusan saraf yang terlibat semasa sesuatu ujaran diujarkan. Dalam hal ini, jika terdapat permasalahan pada salah satu saraf tersebut, ia akan menjejaskan proses pertuturan bagi individu tersebut. Dalam hal ini, jika proses pertuturan tersebut terjejas, maka ia akan menyebabkan ketidakfahaman dan menjejaskan proses komunikasi bagi dua pihak antara individu tersebut dan juga pendengar. Dalam hal ini, jika proses komunikasi tersebut tidak berjalan lancar, maka konteks ataupun mesej yang hendak disampaikan oleh penutur tersebut tidak dapat disampaikan dengan berkesan dan seterusnya ia boleh menimbulkan salah faham bagi pihak pendengar. Kita dapat lihat iaitu pesakit P8 yang mempunyai penyakit afasia, yang mana individu tersebut memerlukan terapi pertuturan. Berikut merupakan contoh perbualan yang mana antara penyelidik dan juga pesakit P8, yang mana penyelidik bertanyakan hal sama ada pesakit tersebut sudah berkahwin atau belum. Namun jawapan yang diberikan oleh pesakit tersebut hanyalah sekadar dan tidak memberikan jawapan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai kesukaran untuk menuturkan sesuatu kosakata dengan betul. Keadaan inilah yang dimaksudkan apabila jika proses pertuturan tersebut tidak berjalan lancar, maka proses komunikasi antara dua pihak juga tidak dapat berjalan dengan baik, dan hal ini secara tidak langsung telah menimbulkan salah faham bagi pihak pendengar iaitu penyelidik, kerana dengan jawapan saja, tersebut boleh ditafsirkan kepada dua jawapan iaitu sama ada ya ataupun tidak. Justru jawapan tu tidak dapat menjawab kepada persoalan yang telah diberikan oleh penyelidik, dan ini menunjukkan bahawa komunikasi antara dua pihak tidak dapat dijalankan dengan baik dan mesej yang hendak disampaikan oleh pesakit juga tidak dapat disampaikan kepada pendengar. Seterusnya, kita lihat pula kepada kesukaran menyebut dengan betul, yang mana proses untuk menyebut ataupun proses sebutan ini melibatkan alat artikulasi, kerana alat artikulasi ini merupakan organ ataupun alat yang paling utamalah untuk membunyikan sesuatu fonem, yang mana ia menentukan ketepatan pembunyian sesuatu kosakata dan ayat yang disebut. Dalam hal ini, jika alat artikulasi ini tidak berfungsi dengan baik ataupun dia mempunyai penyelewengan pergerakan, maka ia akan menyebabkan kekeliruan dalam proses penyebutan. Sebagai contoh, kita dapat lihat pesakit P8 yang telah ditemubual oleh penyelidik, yang mana pesakit tersebut tidak mempunyai gigi ataupun giginya rongak. Hal ini, gigi merupakan salah satu alat artikulasi yang penting, kerana terdapat beberapa fonem yang melibatkan gigi dalam proses penyebutannya. Hal ini gigi rongga ini telah menyebabkan pesakit P8 ini tidak dapat menyebut letusan gigi. Sebagai contoh, fonem T dan Th. Maafkan saya, tidak dapat menyebut fonem T kemudian menjadi fonem S, iaitu tukul menjadi sukul. Sebabkan tak ada gigi, jadi angin tersebut keluar, tak ada tampanan daripada gigi tu. Seterusnya, fonem T tu tidak dapat disebut dengan betul. Dalam hal ini, ia dikategorikan sebagai kecacatan bahasa dan komunikasi, yang mana menyebabkan kurangnya keberkesanan untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, jika
Dalam ini, jika individu tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan baik, ia akan memberikan kesan yang mendalam. Kerana jika tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat bertutur dengan baik, pihak pendengar tidak dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penutur tersebut. Justru pihak pendengar lebih cenderung untuk tidak mendengar apa yang hendak dituturkan. Kemudian ia menyebabkan penutur tersebut berasa terasing daripada aktiviti sosial. Kemudian ia hilang peranan sosial dalam keluarga dan komuniti. Dan selain daripada itu, jika tidak dapat bertutur dengan baik, ia juga peratusan untuk mendapatkan kerja yang baik, kerja juga menjadi lebih rendah kerana kebanyakan majikan tidak mahu pekerja yang mempunyai masalah, terutama sekali masalah yang melibatkan pertuturan. Dan apabila tidak bekerja, ia juga hilang sumber pencarian dan seterusnya, menyebabkan mereka ini perlu bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini, setiap masalah pasti mempunyai jalan penyelesaiannya. Justru kita sebagai orang di sekelilingnya perlu memberi sokongan dan bantuan agar pesakit-pesakit seperti ini mempunyai sokongan yang baik daripada orang di sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amir Zikri bin Hussein akan meneruskan perbincangan bagi kumpulan kami dengan membuat penilaian. Yang pertama iaitu motivasi kajian. Secara asasnya, kajian yang dijalankan oleh Cik Rabiah Muhammad dan Allah Yusof ini boleh dianggap sempurna dari segi penyampaian isi maklumat kerana disesuaikan mengikut tema tajuk yang dibincangkan. Berkaitan kajian sememangnya mendatangkan impak yang positif kepada orang awam untuk mempelajari tentang masalah komunikasi lisan yang dihadapi oleh pesakit neuro. Kajian ini juga memberi kesedaran kepada golongan yang terlibat dalam mengubati pesakit yang menghadapi masalah komunikasi amnya. Sehubungan dengan itu, ianya akan memberi pengetahuan berkaitan kesihatan masalah komunikasi pesakit neuro. Kajian yang dipaparkan ini juga memberi manfaat yang berguna dalam aspek pendidikan sekaligus membantu para penyelidik untuk mengembangkan isu yang terbabit. Pendekatan kajian. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini iaitu menggunakan kerangka teori kajian model komunikasi Laswell. Seperti yang kita ketahui, model ini menekankan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat berbanding dengan model komunikasi yang lain yang menekankan hanya 4 elemen utama. Laswell menekankan 5 elemen utama iaitu proses keberkesanan komunikasi, iaitu penyampai, mesej, saluran, penerima dan kesan. Kajian ini memperlihatkan masalah komunikasi lisan pesakit neuro yang membabitkan aspek linguistik, iaitu bahasa yang diaplikasikan semasa berinteraksi, kebolehan dalam penyampaian mesej dan kefahaman terhadap mesej yang diujarkan. Kajian ini mengetengahkan kajian kes yang dilakukan berdasarkan interaksi antara pesakit neuro sebagai subjek kajian dengan penyelidik. Bagi mendapatkan data berdasarkan objektif kajian, interaksi tersebut dirakamkan dengan menggunakan kaset iaitu Walkman secara bersahaja dan mesra bagi mendapatkan data lisan. Pendekatan yang digunakan bersesuaian dengan objektif kajian yang dipertimbangkan penyelidik. Untuk dapatan kajian ini diperlihatkan boleh dianggap sebagai baik daripada segi penyampaian maklumat dan isi kandungannya berkaitan dengan psikolinguistik amnya. Dapatan kajian ini menunjukkan data yang berkesinambungan dengan objektif kajian dengan menyelidiki pesakit neuro menggunakan batasan kajian yang dibuat oleh para penyelidik. Masalah komunikasi lisan yang terdapat pada pesakit neuro boleh diperlihatkan kepada 4 jenis, iaitu ketidaklancaran bertutur, ketidakmampuan bercerita menurut urutan peristiwa, ketidakmampuan memproduksi ujaran dan kesukaran menyebut dengan betul. Penyelidik menyatakan contoh huraian yang terdapat dalam kajian ini ianya bertepatan dengan konsep kajian tanpa ada sebarang kekurangan data dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya adalah bahagian kesimpulan. Okey, secara kesimpulannya artikel ini ataupun kajian ini mengambil seramai 12 orang responden, iaitu kepada 12 orang pesakit neuro. Mereka ini diambil dan dimasukkan ke ward pesakit neuro dan menjalankan proses diagnosis oleh doktor. Dan hasil daripada kajian ini dilihat ataupun hasil daripada
diagnosis ini dilihat sebanyak 50% iaitu bersamaan dengan 6 orang daripada responden tersebut mengalami masalah komunikasi lisan. Manakala baki lagi 50% iaitu seramai 6 orang juga dilihat normal dan tidak mengalami masalah ketidaklancaran bertutur dan sebagainya lah. Okey, antara masalah komunikasi lisan yang dihadapi oleh mereka ini adalah yang pertama adalah ketidaklancaran bertutur, ketidakmampuan bercerita menurut urutan peristiwa, ketidakmampuan memproduksikan ujaran, dan mereka ini juga mengalami masalah kesukaran untuk menyebut perkataan-perkataan dengan betul. Antara penyebab utama mereka menghadapi masalah komunikasi lisan ini adalah misalnya adalah kecederaan pada otak mereka ataupun tumor otak mereka, dan perkara ini menyebabkan mereka menghadapi masalah ini iaitu mengalami masalah kesukaran untuk bertutur dengan baik. Okey, secara keseluruhannya pengkaji dilihat memperolehi suatu daripada hasil kajian ini, antaranya adalah pengkaji dapat memberi kesedaran dan pengetahuan kesihatan kepada mereka yang terlibat dalam penjagaan pesakit yang menghadapi masalah komunikasi ini. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.